Kalau boleh saya mulakan dengan Prof dulu. Kenapa perlu simpan emas ni? Okey, pada saya kita ni semua sebut sebagai harta lah. Kita dalam perjalanan hidup kita mengumpul harta. Okey, cara untuk menguruskan harta ni ada dua. Satu, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil wealth preservation, untuk what is the word? Wealth preservation. Satu lagi wealth accumulation. Satu untuk kita macam mengumpul, satu lagi untuk mengembangkan dia. Okey. Jadi memelihara harta, satu untuk mengembangkan nilai harta kita. Jadi kita kena tengok dia dua bahagian macam tu. Dan yang masyarakat yang lebih muda, masa kita muda, kita patut fikir untuk mengembangkan harta kita. Pasal kita ada time dan kita ada kapasiti untuk kerja, untuk menambah harta tu. Tapi pelaburan harta kita kena mungkin menjurus ke arah accumulation. Maknanya nak tambah. Lagi kita tua, lagi kita dah mature, kita nak preserve, kita nak make sure benda tu akan kekal lah dia punya nilai kan. Okey, pada saya emas masuk dalam wealth preservation part ni. Pasal walaupun harga dia naik over time dalam ringgit lah. Okey. Macam Ustaz kata tadi, dulu 1 dinar kalau nak beli kambing, sekarang 1 dinar juga. Maknanya dia boleh simpan nilai tu. Macam dia inflation busting lah. Maknanya. Tapi boleh beli kambing tu juga. Maknanya walaupun 1 dinar dulu, 1 dinar sekarang, nilai dalam ringgit tu tak sama. Tapi barang yang kita tukarkan tu sama. Jadi dia sebenarnya tak bertambah. Dia tak susut, tapi dia tak bertambah. Dia 1 kambing tu je. Bukan 1,5 kambing ke 2 kambing. Satu juga. Itu macam tu kalau kita pegang emas. Tapi kalau kita lihat ada produk-produk yang kita boleh melabur. Macam katalah kita yang tak nak risiko lah. Kalau risiko tu kita buat. Sekarang orang buat Bitcoin lah. Segala semua memang berisiko tinggi. Tapi yang macam simpanan dalam amnah saham ke. Atau dalam tabung haji ke, yang tu tak ada risiko lah pasal garanti kan. Yang nak ada risiko sikit, belilah unit trust ke apa ke. Yang tu dia akan bayar kita kalau kita nak syariah compliant dividen kan. Dividen tu kita tak payah jual kita punya simpanan tu, maknanya kita tak payah keluarkan untuk belanja, kita belanja dividen. Kalau kita simpan emas, kalau kita nak pakai kena tunggu satu kena jual. Yalah, kena jual dia tak ada income tu, dia tak ada pendapatan. Tapi kalau kita simpan macam dalam amnah saham ke, tiap-tiap tahun dapat dividen, belanjalah dividen tu. Yang pokok tu masih ada kat situ. Jadi kita kena tengok, mungkin zaman-zaman dulu kita tak ada pilihan sangat nak bubuh kekayaan kita kat mana. Jadi orang beli, makin lama makin beli emas. Tak ada masalah beli emas sekarang, tapi sekarang kita ada banyak pilihan. Okey, dan kita kena fikir, okey, emas jangan semua harta kita simpan sebagai dalam bentuk emas. Kata macam pada saya, kalau emas yang fizikal tu, satu dah lah nak kena simpan, nak kena beli insurans, nak kena pastikan kan susahlah juga kalau betul-betul tu. Pelaburan tu bagus. Cuma kita nak mendidik mereka menyatakan bahawa emas tu adalah salah satu daripada kepelbagaian pelaburan kita. Diversification kita sebenarnya. Salah satu pilihan. Okey. Baik, kita ada komen di Facebook. Terima kasih. Kita nak ucap pada Indon Hussein. Okey, mak dulu beli emas untuk perhiasan diri. Di samping itu untuk pelaburan anak-anak untuk belajar masuk U bila diperlukan untuk digadaikan. Nampak ni perancangan ni. Dan juga Fisha Nasrul kata, alhamdulillah saya memang pengumpul emas. Kebetulan emas menjadi penyelamat saya masa PKP dulu. Masa tu tak boleh meniaga selama 5 bulan. Ini kita imbas balik macam Ustaz cakap dia. Boleh gadai tu maknanya orang ada harta. Maksudnya ada garanti. Betul. Saya kira banyak sebenarnya manfaat emas tadi digunakan untuk pendidikan dan sebagainya. Baik, kalau boleh saya ajukan kepada Ifah Razia. Tadi Ifah ada bagi tahu satu ketika dahulu Ifah minat untuk kumpul handbag untuk barang-barang berjenama, beg-beg berjenama dan sebagainya. Ada banyak lagi. Sekejap lagi kita tanya. Dan sebagainya. Dan kemudian timbul kesedaran untuk mula kumpul emas dan sebagainya. Selalunya untuk anak-anak muda ni, mereka lihat emas ni selalu
dikaitkan dengan orang tua. Macam mana untuk kita boleh kita memupuk sikap ataupun kesedaran untuk mula kumpul emas ni dalam kalangan anak-anak muda? Okay, macam boleh kongsi. Arwah mak saya selalu pesan beli emas, pakai emas walaupun kecil pun pakai emas. Jadi masa kita muda dulu kita tak minat emas-emas ni kan, kita suka pakai silver lah, diamond lah apa. Bila satu ketika ni saya emas ni sangat penting. Sebab apa? Saya pernah jual ketika saya dalam keadaan yang sesak, saya jual belian saya, dia tak seperti yang saya beli. Tapi beli emas, nilai dia lebih daripada saya beli ketika tu. Maknanya saya cakap dengan suami saya, tak boleh ni, air kena simpan emas, kena... yelah, kita pupuklah minat kita ke arah tu. Dan satunya, bila saya pakai emas, aura dia lain. Wow. Itu sebab apa? Bila kita pakai emas ni untuk orang yang berniaga macam saya ni, macam berniaga, penampilan saya, seorang selebriti, seorang usahawan seperti saya ni, dia dapat menarik juga rezeki tu. Faham. Aura emas tu dapat tarik rezeki, orang pandang kita, apa semua. Kalau saya tak pakai emas kat badan saya, walaupun sekecil, bukan kata emas besar dia tak tinggi, kecil apa semua, macam saya rasa aura positif saya tak ada hari tu. Kurang berseri. Jadi macam mana pun, pakailah cincin ke, pakai apa halu-halu pun, dia naikkan seri kita. Emas ni salah satu penarik rezeki juga. Okey, jadi kita selain pada itu juga, macam kita katalah, anak-anak muda ni sebenarnya dia, seperkara sebenarnya mungkin ada yang tak minat ataupun tak perasan mengenai emas ni kerana jangka masa dia terlalu panjang untuk simpan. Kerana orang kata kalau pelaburan ni orang nak fast return. Selalunya begitu, dividen yang boleh dikeluarkan setiap tahun. Jadi kalau mungkin Prof juga boleh menambah tentang bagaimana untuk anak-anak muda sedar benda ni, bermula daripada mungkin umur 25, mungkin 45 nanti dah ada satu benda yang sangat-sangat besar untuk mereka. Dia beli sikit-sikit lah. Kecil-kecil. Macam Ifah cakap, beli sikit-sikit. Dan juga jenis apa yang sikit-sikit tu yang sesuai. Kalau dia suka pakai, belilah beli yang perhiasan 916. Kalau dia nak kumpul macam lelaki kan tak boleh pakai perhiasan. Kalau nak beli untuk isteri, pakai yang 916. Kalau untuk diri sendiri, untuk anak-anak ke, untuk budak-budak, untuk remaja, beli yang koin yang kecil-kecil yang 1 gram. 1 gram. Kumpul sikit. 1 gram tu dalam, kalau 99 tu kalau harga pasaran sekarang lebih kurang 100 lebih, 200 lebih apa semua kan. Yang pure gold. Pure gold tu. Tengok harga pasaran lah 300 lebih apa semua. Kan. Simpan sikit-sikit. Sebulan 1 pun cukup. Okey. Duit silin-silin. Lama-lama boleh simpan dalam peti. Baru kita buka macam treasure box tu kan, ada duit emas banyak kan. Bila masa tua nanti. Kalau hantaran kahwin tu, siling emas tu lagi lagi bagus daripada dia buat bunga dengan kertas tu kan. Sebenarnya Prof kan, duit kertas kita, duit ringgit tu, duit kertas tu tidak ada nilai. Sebab kalau dia susut tak ada bernilai. Tapi emas ni dia takkan susut nilai. Itu beza. Okey, untuk penonton lah di luar sana, andai kata mereka dah nampak kesedaran tu, dah mula untuk membeli emas ataupun mula untuk membuat pelaburan emas ini, untuk Prof sendiri, apa tips yang boleh diguna pakai untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak ataupun step pertama untuk mereka buat pelaburan emas ini? Seperti emas yang pelaburan yang kita kena ambil tanggungjawab nak pastikan benda tu bukan scam. Emas yang ketul-ketul ni pun kalau kita beli daripada dealer tu, kita kena pastikan benda tu betul tulen emas apa yang dia cakap. Kadang tu kita pun macam mana nak tahu, takkan nak gigit-gigit kan, nak tengok betul ke emas kan. Sepatutnya emas tu dia lembut, dia boleh kita bengkok-bengkok kan. Betul. Tapi kita tak expert kan nak tahu. Jadi kita kena pastikan juga yang dealer yang kita beli tu sama ada kedai emas ke atau kita pergi coin dealer tu yang berlesen lah. Cuma kadang tu susah sikit nak pastikan kan. Dia tak ada listing macam pelaburan emas tu boleh check kat Bank Negara ke Suruhanjaya Security ni tak ada. Jadi kita kena buat sedikit homework lah. Jangan tergesa-gesa. Pada saya duit kita nak kumpul tu satu susah. Nak melabur tu pun ambil masa. Tak apa, don't worry, tak payah. Kalau orang tu atau kenalan kita tolak kita, cepatlah nanti kita terlepas peluang. Don't worry. Kalau rezeki
kita akan dapat. Betul. Buat kita punya background kena check betul-betul juga. Okey, Ifah ni sebarang ni nasihat atau tips akhir lah. Untuk saya, kalau kita rasa takut, was-was nak masuk pelaburan tu, nak beli emas coin tu apa ke, Dina ke, whatever ke, pergi dia kedai emas yang Ya, betul. senang aja. Yang kita tahu. Boleh beli kat kedai emas pun. Tak payah. Kalau kata takut sangat lah. Takut sangat kan. Pergi kat kedai emas kan ada gold bar dijual juga ataupun emas perhiasan. Boleh pilih je. Ikut kita punya kemampuan. Itu sebenarnya. Jadi kalau anda nak menyimpan atau nak memakai barang perhiasan, barang kemas khususnya, boleh. Memang kena buat daripada sekarang beringat-ingat untuk masa depan. Sebab apa? Anda boleh mulakan daripada sekecil-kecilnya, seringan-ringannya, bermula dengan 1 gram, sampailah yang anda mampu. Berkilo-kilogram. Berkilo-kilogram. Tapi jangan lupa bayar zakat. Itu benda penting. Itu penting. Okey, untuk memastikan keberkatan dan juga yang paling penting lagi apa? Aura emas tu tarik rezeki. Baiklah, Ifah Raziah dan juga Datin Profesor Madya Dr. Izlin Ismail. Terima kasih banyak kita ucapkan sebab sudi bersama dengan kami di Wanita hari ini.